Baik, seterusnya kita pergi kepada standard pembelajaran 6.1.4 membina papan tanda LED. Okey, sini kita akan buat proses mengukur, menanda, motong mengikut saiz panel. Kemudian membina imej dan penghurufan, membentukkan komputer, memotong imej dan penghurufan dan seterusnya memindahkan imej dan penghurufan pada panel papan tanda. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, gambar sini, gambar yang ni kamu dapat lihat ialah proses mengukur dan menanda. Kemudian dia memotong. Yang ketiga mematahkan kesan potongan tadi. Yang keempat dia membuat kemasan. Inilah proses-prosesnya. Ada dalam kutek pun yang ni. Dalam kutek. Cikgu, apa alatan yang kita perlukan, cikgu, untuk proses yang ini? Okey, alatan kita ada kat sini. Kalau tengok gambar pertama tu, nampak tak kat dalam tu? Ada pembaris besi, ada siku L, ada pita pengukur. Okey. Yang kedua nak potong, kita gunakan apa? Kita gunakan apa, Ivan? Pisau pemotong akrilik, cikgu. Pandai pun. Kena tanya kan. Okey. Yang ketiga, mematahkan kesan potongan tu. Ada kenapa gambar ni dia tunjuk macam mana? Kita kena gerakkan kesan yang kita potong tu pada sisi meja. Nanti kita tengok demo boleh. Yang keempat, bila kita dah patahkan, kemudian tentulah ada kesan-kesan potongan yang tak kemas, jadi kita kena buat kemasan kat situ. Okey, kita gunakan apa, Ivan? Pengikir, cikgu. Pengikir. Ivan memang excellent lah. Bagus. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Sebab cikgu ajar saya hari ni. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Seterusnya, bila kita dah siap panel, jadi kita nak letak imej pada panel. Kan? Jadi, cara yang kita gunakan sekarang ni, nak masukkan imej pada panel, kita gunakan software grafik. Okay, software grafik ni, kita akan buat reka letak lah. Reka letak pada panel yang ada ni. Mula kita draw panel, draw dalam komputer lah. Kan? Bukan dengan PC pula. Kita draw panel, ukuran dia, kemudian kita boleh import gambar dan kita boleh susun gambar tu kat mana kita nak susun dan kita boleh ubah saiz. Okey, dalam pada masa yang sama kita boleh buat susunan perkataan atau font yang kita nak masukkan. Contohnya ni Kelly Softball Club. Okey, yang ni reka letak pengurufan dia, perkataan ni. Macam mana kita nak letak supaya dia berada di tengah-tengah. Dia tidak terlampau atas, dia tidak terlampau bawah, dia kena center. Okey, itu yang penting tu, reka letak. Okey, katakanlah kita dah habis dah buat semua ni, kita pergi ke proses yang seterusnya. Silakan. Proses untuk memotong imej dan penghurufan pada panel berbantukan mesin pemotong. Yang ni ada caranya lah. Ada caranya. Yang ni jom kita tengok video ke? Ada video, cikgu? Ada video. Jom kita saksikan sama-sama. Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini saya nak menunjukkan bagaimana cara ataupun proses kerja untuk melaras vinyl pada mesin pemotong plotter. Baik, yang pertama sekali kita gerakkan motong ni. Kita gerakkan mesin dia tepi perlahan. Yang kedua, kita laraskan vinyl ke dalam mesin potong tadi. Okey, kita gerakkan sehingga ke garisan putih ni. Pastikan lurus. Pastikan vinyl ni ikut garisan putih ni lurus. Pastikan stiker dalam keadaan center atau kat tengah ni. Okey. Jadi sebelum kita nak kunci kedudukan vinyl ni tadi, okey, kita tekan pada sini supaya vinyl tidak kembung kat sini pastikan dia lurus. Letak tangan kat sini. Kita kunci. Kunci ada di belakang. Okey. Okey, sebut saja kita dah mengunci kedudukan vinyl. Okey, ada button kat sini. Kita tekan mana-mana button untuk pisau potong tadi mengesan kedudukan vinyl tadi Kita tekan kat sini. Okey. Yang tadi cara nak masuk, ni cara nak keluar pula cara nak keluarkan. Okey, apabila mesin pemotong plotter ni telah selesai memotong design atau image, jadi kita buka kunci di belakang ni.
perlahan tarik ke belakang saja. Kemudian kita keluarkan vanil yang kita potong tadi. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu atas penjelasan mengenai cara untuk menggunakan mesin pemotong vinyl. Ya, itulah caranya, nampak tak rakan-rakan semua. Okey Cikgu, kalau kita dah tahu cara untuk memotong imej dan penghurufan, bagaimana pula langkah yang seterusnya? Okey, kita teruskan ya. Okey, bila kita dah siap gunakan plotter tadi, okey, sekarang ni tibalah masanya untuk langkah kerja memindahkan imej yang kita potong tadi, imej dan penghurufan pada panel. Okey, kita tengok pertama tu, kita lekatkan pita pemindah pada imej dan penghurufan. Okey, dah lekat pada imej tu, kita pergi kepada yang nombor 2 ni. Yang putih tu adalah panel, panel yang kita dah potong tadi ukuran, kita sebur pada panel. Yang ketiga, kita laraskan stiker. Stiker vinyl tadi yang kita potong tadi kan. Kita ambil, kita laraskan. Kemudian bila kita dah laraskan dengan tepat, dah okey, barulah kita yang keempat tu, kita ratakan dengan stiker menggunakan alat skuji. Okey, yang kelima kita tanggalkan bila dah rata betul-betul, kita tanggalkan. Yang keenam tu, kita tanggalkan stiker vinyl yang kita tidak perlukan. Okey. Okey. Setiap pada pembelajaran ada soalan pengukuhan. Ada soalan. Yang nak kena jawab, saya lah kat sini. Jom kita tanya Irfan. Okey, boleh. Tak, kan? Okey. Rajah 3 menunjukkan langkah kerja pemotongan panel papan tanda berlampu LED yang tidak mengikut urutan. Maksudnya, dia susunnya tak ikut urutan pun. Okey, kalau tadi kita dah tahu 4 kan, urutan, tetapi ini tidak sama. Kita kena cari yang mana satu yang kita mula dulu. Okey. Mana yang nombor 1 tu letak A dan seterusnya sampai A, B, C, D lah. Okey, berdasarkan rajah 3, tulis A, B, C dan D mengikut urutan yang betul dalam ruang jawapan. Okey, Irfan, boleh mula. Baik, untuk gambar rajah yang pertama tu, Irfan tak rasa itu yang pertama dan bukan A lah jawapannya. Jadi Irfan nak letak C dulu, Cikgu. Irfan tak boleh macam tu. Irfan kena pergi yang pertama, A dulu. Oh, A dulu. Okey. Tak boleh. Yang A itu gambar yang ketiga, Cikgu. Kita ukur dulu. Okey, 1, 2, 3. Ni A. Okey. Okey. B yang mana? Yang kedua. Okey, seterusnya yang B adalah gambar yang kalau kita dah gunakan pembaris, gambar yang kedua, kita tandakan pula, Cikgu. Okey, tanda sini. Okey, B. Okey. Seterusnya, Irfan pergi yang ketiga untuk C, gambar yang pertama, Cikgu. Okey, C. Gambar yang pertama, kita akan patahkan di sisi meja macam Cikgu cakap tadi. Dan yang terakhir, kalau kita dah siap, kita kena buat kemasan. Menggunakan apa? Menggunakan pengikir seperti tangan Irfan ni. Jadi, itu jawapannya adalah D, Cikgu. D. Okey. Jom kita tengok skema jawapan dia. Baik, silakan. A, B, C, D. Oh, nampaknya semua jawapan masuk ke kotak yang tepat, Irfan. Kotak yang tepat. Terima kasih, Cikgu. Okey, baiklah. Nampak kalau kita dah siap dengan soalan kita ni, apa lagi yang kita nak lakukan untuk segmen kali ini, Cikgu? Okey, kita akan tengok macam mana kita nak buat. Kita praktikal pula. Praktikal? Kita tengok macam mana nak buat. Okay? Jadi cikgu akan ke sini, Cikgu? Ya, saya. Silakan. Okey, terima kasih. Okey, saya silakan, Cikgu, untuk kita melakukan demonstrasi cara untuk... Sekarang ni kita nak buat apa dulu, Cikgu? Sekarang saya nak buat demonstrasi berkaitan dengan macam mana kita nak memotong akrilik ni dengan cara yang betul. Okey. Okey, mula-mula kita kena macam biasalah, kita kena mengukur dulu. Kalau kita nak dapat ketepatan, kita ambil yang paling cantik T-square lah. T-square ataupun yang pembaris biasa pun boleh, tapi nak lebih tepat kita pakai ni. Kita garis kat sini. Ini disebabkan kita nak dapatkan sudut yang tepat, Cikgu, ya? Okey, kita garis. Mana pula pensil ni? Cikgu, silakan. Pensil kat situ. Okey, kita garis. Maksudnya kita dah tentukan ukuran yang kita nak guna tu. Okey, kita dah ukur. Kemudian kita ambil pembaris besi ni, pembaris besi, kita letak di sebelah garisan. Cikgu, boleh ke kalau nak guna pembaris biasa yang plastik tu? Oh, tak boleh sebab pemotong akrilik ni dia besi, nanti takut dia terpotong. Tu yang tak boleh tu. Tak boleh. Kena ingat tu. Okey, jadi kita mula-mula yang pertama sekali pastikan kita pegang pembaris besi ni supaya dia tak bergerak, kita pegang betul-betul. Sini dekat akrilik ni dia ada kertas warna coklatnya kan? Okey, ni lapisan pelindung.
langkah pertama kita kena potong pelindung dulu dengan cara kita tolak pisau ni ke depan. Okey, dari bawah ke atas ya? Dari bawah ke atas. Tolak ni. Okey, kemudian barulah kita potong. Jadi pegangan pisau ni tak boleh terlampau tegak macam ni, tak boleh. Dia kena dalam 45 darjah. Tengok pada kecenderungan mata pisau kat sini tadi. Okey, kita potong Okey, dari atas kita ke bawah berikan pula. sedikit tekanan. Okey, lepas tu kita potong. Beberapa kali Beberapa kali. Sifat dia mengikis permukaan. Kalau pisau biasa tak boleh. Kali yang kedua, ketiga, 4, 5. Dia asalkan kita dah potong 3/4 daripada ketebalan dia. Okey, sekarang macam mana kita nak patahkan dia? Kita pergi ke sisi meja. Okey. Okey, pastikan garisan ni selari dengan sisi meja ni. Kita patahkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Oh, tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Bila tak cukup, kita kena potong lagi menggunakan pisau pemotong akrilik. Tapi kalau kita cuba patahkan, dia akan pecah lah. Sikit lagi. Okey. Okey, sampai kita rasa dah cukup lah. Dan kita pergi ke sisi meja untuk kita patahkan. Kita pegang kat sini. Okey. Kita dah patahkan kat sini. Kita patahkan dulu. Okey, kemudian kita buang, kita gunakan pisau ni. Okey. Kita potonglah. Kita potong dulu. Nampak macam kemas tapi belum kemas lagi cikgu Belum kemas. Belum kemas. Okey, proses seterusnya kita akan guna pengikir tadi dekat sini. Okey. Baik. Kat sini Pegang kat sini, kita kikir kat sini lah. Kat sini kita kikir sampai dia kemas ni. Tak ada kesan-kesan potong tadi, sampai dia rata lah. Okey. Dan Irfan nak ingatkan juga pada rakan-rakan di rumah untuk sentiasa berhati-hati dalam menggunakan alatan yang kita ada pada hari ini, sebab kalau kita tak gunakan dengan berhati-hati mungkin kita akan tercedera. Jadi kita elakkan kecederaan itu bersama-sama dengan lebih berhati-hati semasa menggunakannya. Okey? Alright. Baiklah cikgu. Dah selesai? Dah selesai untuk potong. Dah selesai untuk potongan. Seterusnya kita nak buat apa lagi? Okey, seterusnya kita akan pindahkan penghurufan kita potong tadi kan. Okey, produksi, reka, tanda kita punya tajuk hari ini. Kita pindahkan pada panel. Kita nak pindahkan pada panel ni Okey, apa yang perlu kita buat? Kita letakkan pita pindah pada penghurufan tadi. Pada penghurufan okey, ataupun kita kena cari lah, mana dia punya tanda ni. Cari dulu cikgu buat. Itu dia. Kat sini. Okey. Kalau kita nak buat ni kena macam bersabar sikit kan cikgu. Sabarlah. Jangan kita terburu-buru, mungkin hasilnya akan kurang cantik nanti. Ya, betul tu. Okey Ingatlah yang ni kita gunakan pita pindah ni bukan kita nak tutup semua, kita tutup bahagian yang diperlukan saja. Okey. Teruskan macam ni. Pertama cikgu letakkan pita pindah di atas perkataan produksi. Lepas tu produksi tu, lepas tu kita potong. Okey, kita potong. Hati-hati semasa menggunakan pisau. Kena hati-hatilah. Kena rata. Kemudian kita lekatkan yang kedua ni, dia secara bertindih Bertindih. Dia bertindih dengan atas dan bawah supaya pita pindah tu dia tak terpisah. Maknanya kita boleh tarik sekali saja untuk keluarkan semua cikgu. Macam tu sekali. Dia bila kita tarik tu dia akan keluar sekali lah, serentak. Okey, nampaknya kita kena tindih pita pemindah di atas permukaan imej ataupun penghurufan yang kita telah siapkan. Okey, seterusnya itu apa cikgu? Yang ni namanya sekuji. Sekuji, untuk kita tekan supaya pita pindah ni dia betul-betul lekat pada permukaan huruf tadi. Baik. Tekanlah. Tekan betul lah. Kita perlu menggunakan sedikit tekanan cikgu ya. Perlukan sedikit tekanan. Okey. Cepatlah cikgu. Tekan betul-betul menggunakan peralatan kita itu sekuji. Kita nak memindahkan, sebelum tu kita kena spray sabun pada permukaan akrilik ni. Kenapa kena guna air sabun cikgu? Cuba cerita sikit kenapa. Ada sebab dia. Kalau tujuan kita guna air sabun tu supaya mudah kita nak melaras, kita nak ejaz-ejaz, kita nak ubah dia senang kan. Okey Okey, ni cara ni kita dah pun keluarkan. Nampak? Kita dah keluarkan. Okey. Kita letak ni. Kita laraskan dulu. Dah laraskan. Okey, kita laraskan macam ni. Okey, ni pun ada teknik Bila kita laraskan, kita kena
tarik sekuji ni kita lekatkan, kita kena dari tengah. Dari tengah. Dari sini kita pegang, tolak tengah keluar. Macam jangan tu. terus tarik, tak boleh. Tak boleh. Dari tengah tak dulu. Boleh. Dari tengah, sama ada tengah dari sini ke atau ke kanan atau ke kiri. Okey, ingat dia kena gunakan sekuji dari tengah dahulu. Tak kisah bawah ke kanan ke kiri ke kanan, kena guna dari tengah dulu. Okey. Lepas tu kita akan buanglah, kita akan buang betul-betul semua ni asal bagi dia betul-betul lekat. Lepas tu dah lekat, dah lekat, kemudian kita boleh tanggalkan. Ni maksudnya dia belum betul-betul lekat lah. Okey. Baik, sikit lagi kita perlukan masa untuk kita lekatkan betul-betul di atas permukaan. Kita lap sikitlah tadi. Kan, kita lap dulu. Yang paling penting kena jaga kemasan semasa kita menyiapkan projek kita. Tengok dia betul-betul keluar ke tak ni. Bismillah dulu cikgu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sikit lagi. Sikit lagi. Tak apa, boleh. Kita bagikan sedikit masa untuk cikgu. Sebab kita nak tunjukkan hasilnya. Bagaimana cara yang sebenar untuk menyiapkan papar tanda. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia masih tak lekat betul lagi. Masih tak lekat betul. Okey, cuma cara tarik itu kita kena tarik daripada sudut hujung ni. Hujung ni kita rapatkan ke bawah macam ni, kita rapat, kita tarik perlahan. Ni masih tak. Sebab dia kena ambil masa sikitlah. Okey. Kita kat studio tak cukup masa. Tak cukup masa betul cikgu. Jadi saya boleh tunjuk macam nilah. Tapi still nampak hasil dia. Ada yang melekat lagi kan. Itu nampak cantik tu cikgu. Okey. Sikit lagi cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik. Ni melekat. Okey, ni kalau dia jadi macam ni kita just tahanlah. Tahan macam ni. Kita tahan dia, kita pegang. Baik. Nampak tak? Sebab ada sabun ni kita boleh hijau lagi. Ada sabun, betul. Sikit lagi cikgu. Okay. Itu dia cikgu berjaya tarik dengan baik. Tengok hasilnya cikgu macam mana? Tapi kita kena laraskan bagi dia betul-betul tengah lah. Okey, betul-betul tengah. Okey, betul tengah kita laraskan ikut. Pastikan dia jangan terlampau atas ke bawah ataupun ke bawah. Kena betul-betul dapat center ataupun tengah macam ni. Okey? Okey cikgu, terima kasih. Baiklah, itulah caranya untuk memotong, mengukur dan juga cara untuk kita melekatkan imej dan juga penghurufan di atas panel. Terima kasih cikgu atas demonstrasinya. Dan sekarang ni kita nak berhenti berehat dulu. Jumpa anda di sebelah sini dalam Direct TV KPM.